邀请净空到这边来参访，有这么一个很好的机缘，跟各位同学在一起参学。Terima kasih beliau ucapkan kepada Yang Mulia Bhante Arya Maitri serta kepada para biksu dan biksuni yang hadir di sini yang memberikan kesempatan pada beliau pada pagi hari ini untuk memberikan dharma desana di wihara ini. 进来的时候看到道场的匾额广化一禅禅寺。 Pagi hari ini beliau dapat melihat Ekayana wihara yang begitu megah dan baik dan bagus. 广化想必是福建莆田的广化寺。我们看到这个名称，感到非常的亲切。 Karena wihara Ekayana ini merupakan bagian daripada Guanghuasi. Guanghuasi adalah sebuah wihara yang ada di provinsi Hokkien dan kita tentunya begitu dekat hubungannya dengan wihara tersebut. 夜禅在佛法里面是至高无上。 世尊在《法华经》里面说：“唯有一乘法，无二亦不三，除佛方便说。”由此可知，一乘是佛的真实说，三乘是佛的方便说。 Pengertian Ekayana seperti yang diutarakan di dalam Saddharma Pundarika Sutra, Sang Buddha pernah bersabda, sesungguhnya hanya ada jalan satu menuju kebudahan, yaitu Ekayana. Sedangkan Triyana merupakan manifestasi daripada upaya kausalya, di mana seseorang berjalan di atas Pravedya, Bodhisattva, dan yana lainnya. 确实，在中国。 汉译佛经诸位想必都见过中文本的《大藏经》，这是千百年来从印度梵文翻译过来的。虽然不是世尊当年所说的一切经，可是重要的 经论都翻译出来。那么在今天佛教典籍里面保存的最完整、最丰富的，就是汉文的《大藏经》。 Kalau kita melihat Tripitaka edisi bahasa Tionghoa, dapat dikatakan hampir semua sutra yang disabdakan oleh Sang Buddha telah diterjemahkan ke dalam Tripitaka bahasa Tionghoa. Oleh karena itu dapat kita katakan Tripitaka Tionghoa merupakan Tripitaka yang paling lengkap mencatat semua khotbah Dharma Sang Buddha. 那么在汉文大藏经里面，一乘经只有三部，那就是华严、法华、梵华，这三部经是一乘经。 Di dalam kelompok Tripitaka edisi bahasa Tionghoa ada 3 sutra utama yang digolongkan mata pelajaran Ekayana. Yang pertama adalah Saddharma Pundarika Sutra, Hua Hua Jing. Yang kedua adalah Avatamsaka Sutra, Hua Ye Jing. Yang ketiga adalah Fan Wang Jing, Brahmajala Sutra. 一乘就是讲的一佛乘换句话说，那是讲诸佛如来所证得的境界
就是成佛的经典。Pengertian Ekayana adalah seperti yang diutarakan di dalam sutra, itu adalah jalan menuju Samyak Sambodhi dari para bodhisattva untuk mencapai kebudahan. 那么佛在《一乘经》里面告诉我们，一切众生皆有如来智慧德相。又说，一切众生本来成佛。现在是不是佛呢？现在是，确确实实是佛，只是你自己不知道你是佛。 Di dalam pelajaran Ekayana itu dikatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki benih kebudahan. Pada dasarnya setiap manusia bisa mencapai kebudahan. Dan kebudahan itu sendiri sebetulnya berada pada saat sekarang. Dan benar-benar eksis kebudahan itu, memang ada. 禅宗里面说父母未生前本来面目。那学佛呢，就是把父母未生前本来面目找到，那你的大功就圆满。 Di dalam metode Zen atau metode Chan itu dikatakan sebelum kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita itu sebetulnya wujud kita itu apa? Dan oleh karena itu di dalam penghayatan metode Ekayana seseorang yang ingin mencapai kebudahan itu menemukan kembali wujud sebenarnya yang sebelum dilahirkan oleh orang tua kita, yaitu inti kebudahan. 这一桩事情虽然就在 面前，但是不但六道众生不认识、不知道，即是九法界的众生，也没有办法完全认知。 Inti kebudahan berada di tengah-tengah kita. Dan semua insan dari 6 bentuk kelahiran tidak bisa menemukannya. Bahkan lebih dari itu, alam Dharma Dhatu. Para insan dari alam Dharma Dhatu juga tidak bisa mengenal dengan jelas apa itu sebetulnya inti kebudahan. 因此，佛这才不得已讲三乘，三乘就是大乘。 中乘、小乘，小乘是声闻乘，中乘是缘觉乘，大乘是菩萨乘。那么一个阶段一个阶段慢慢提升，提升到一佛乘，你才真正知道自己本来成佛。办学校的目的都是希望学生 成就圆满的教育，得到圆满的学习。我们现在一般讲博士学位，博士学位这是一佛乘，就达到最究竟、最圆满的学位。为这个目标，所以佛这才办 小学、办中学、办大学，小乘就好比是小学，中乘就好比是中学，大乘就好比是大学，一步一步向上提升，让你真正认识一佛乘。 Metode ini bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan orang yang pergi sekolah dari sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Demikian sampai tingkat doktoral. Sang Buddha telah memberikan metode secara upaya kausalya, di mana dharma disampaikan dari metode yang paling sederhana, tingkat madya dan tingkat atas, agar semua orang bisa mengerti makna dharma yang sebenarnya. 这个一佛乘呢，确实是
是究竟圆满的佛法，是圆满的智慧，圆满的德能，圆满的相好。我们世间人讲智慧，讲德行，讲福报，这个究竟圆满呢，是一佛成里头所说的。Metode Ekayana adalah metode yang paling sempurna karena ini adalah metode yang dapat dihayati bagi setiap insan menuju penghayatan kebudahan. Seperti yang kita sering berkata tentang kebijaksanaan, tentang moralitas, dan tentang pahala duniawi. Semua dapat dihayati dalam penghayatan metode Ekayana tersebut. 业佛成就是法性，就是佛性，就是真如自性。本来具足，没有生命，也没有过去、现在、未来。正如同今天科学里面的术语，它不是空间，它不是时间，不是空间就没有距离，不是时间就没有过去、现在、未来。它是宇宙的真相，它是宇宙的本体，整个宇宙虚空法界都是从它变现出来的。能变的不生不灭，所变的这个现象有生有灭，有生有灭是幻象，不是真的。所以《般若经》上讲，凡所有相，皆是虚妄。不变的，这是我们现在科学家讲能量，能量，就是佛法讲的法性，就是自己的真心本性。它具足一切万法，它不是一切法，它永恒存在。你要能够发现，你要能够找到，那才是自己的真身，自己的本人、本来面目，我们称它为佛。Metode Ekayana menjelaskan tentang dharmata, tathata. Istilah-istilah ini dipakai untuk menjelaskan kebenaran yang paling absolut di dalam Dharma Sang Buddha. Bagaimana seseorang menghayati kebenaran tersebut. Dharma itu sendiri terbebas dari ruang waktu dan tempat, terbebas dari masa lalu, terbebas dari saat sekarang, dan terbebas dari saat yang akan datang. Dan bagaimana kita menghayati itu? Dan kita akan menemukan sesuatu keabadian yang tidak dilahirkan, tidak mati, tidak datang, tidak pergi. Seperti juga di dalam Prasna Paramita Sutra, di dalam sutra dikatakan bagaimana seseorang menemukan inti sebenarnya. Dan bila seseorang bisa menemukan keadaan yang sebenarnya daripada nilai dharma, disitulah dia menemukan kesadaran agung dan disitulah dia mencapai kebudahan. 那么由于意念不觉，我们迷了自性，迷了真如，迷的时间太长，无量劫来，迷是迷的时间太长，迷得太深。现在虽然佛菩萨来帮助我们依然回不了头来，依然是不觉。Karena kita telah berjalan dalam waktu sesat awidya yang begitu lama, sehingga kita tidak pernah sadar bahwa di dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, kita tidak lagi menemukan inti kebenaran Dharma. Kita tidak lagi mengerti apa itu Dharma yang disampaikan oleh Buddha, sehingga kita semakin jauh. 那我们看释迦牟尼佛的教学，就能够看得出，他老人家视线传道，
证得无上菩提之后，在菩提树下，在定中我们人看得到，这是经上讲的二期日中二期14天，他在定中给41位化身大师讲解大方广佛华严经这个就是一佛乘。那么佛讲这个经，不但我们没有办法听到、看到，我们凡夫只看到释迦牟尼佛在菩提树下打坐，不知道他在那里开那么大的法会，讲这样殊胜的经典，所以九法界的众生都没有这个缘分参与，所以佛出定之后，这就晓得众生迷惑太深太久，要想帮助他们恢复自信，那就从小学办起。这个到鹿野园度无比丘讲四谛法，办小学，从小学办起。 Kalau kita melihat riwayat Buddha, pada saat Buddha duduk di bawah pohon Bodhi mencapai kesadaran agung. Setelah mencapai kesadaran agung, beliau menggunakan waktu kira-kira 21 hari. Beliau pergi untuk membabarkan di hadapan 47 bodhisattva tentang Awadhamsaka Sutra. Karena Alkitab adalah manusia awam, sehingga kalau kita melihat adegan ini, kita hanya melihat Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Padahal pada waktu itu Buddha membabarkan metode Ekayana yang tercantum di dalam Awadhamsaka Sutra. Begitu jauhnya kita telah berjalan untuk meninggalkan inti pribadi kita sendiri. Kita telah meninggalkan Dharma sehingga kita tidak bisa menghayatinya. Oleh karena itu Sang Buddha setelah sadar dari samadhi beliau menggunakan metode Dharma itu sendiri harus disampaikan dari tingkat yang paling dasar. Sehingga pergilah beliau ke Taman Rusa di Sipatana untuk menyampaikan Catur Arya Sacani kepada 5 pertapa yang ada di Taman Rusa. 我们学佛，首先要承认自己的业障很重，自己迷惑颠倒，使时间长，迷得非常非常之深，这是首先自己要肯定、要承认的。从什么地方能发现？就在日常生活当中，我们自己的妄想很多，分别很多，执着很重，凡是我的想法、我的看法，我的做法，那这个就是迷得深重的一个现象，那么这个现象你没有办法放下，所以佛法小学的门，小学1年级的门，你都进不去。我们诸位同学，生生世世有佛缘，换句话说，都学过佛，但是从来没有进到小学1年级。如果进到小学1年级，你现在就不得死所以从来没有，就是他在念书，很用功念书，考试都不及格。所以永远没有办法考入小学1年级，生生世世都在念幼稚园，都念幼稚园小班，这是我们很可怜的地方，自己不能不知道。Kita yang belajar menghayati Dharma, kita yang menyebut diri kita sebagai seorang Buddhis, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya karma buruk yang membelenggu diri kita begitu banyak, begitu tebalnya.
Dan kita telah berputar-putar dalam roda samsara ini berkali-kali sehingga kita lupa akan jati diri kita sendiri. Kita terjatuh lagi dalam kelahiran kembali. Seperti seorang yang pergi sekolah, kita itu seperti anak TK yang tidak pernah naik tingkat kelas SD 1 pun kita belum naik. Karena kita selalu terbelenggu oleh kemelekatan kita. Kita selalu dibayangi oleh angan-angan pikiran kita yang tidak benar. Kita selalu melekat. Kita melekat pada apa ini milik kita, itu milik orang lain. Kita selalu membeda-bedakan ini dan itu. Dan demikianlah kita terus berputar-putar dalam penderitaan sehingga kita tidak bisa membebaskan diri dari penderitaan ini. 佛在经上对于业障深重的人非常非常慈悲知道他们这个断烦恼证果位是很难的事情，这个事情不能够勉强。实在讲，佛虽然慈悲，这个事情他帮不上忙但是他用另外的方法那就是在三乘之外。这个经典上讲了许多，大小乘经典上都讲到怎样升天，怎样能够保住人生就是你来生不会堕在三恶道，你还能转人生，还能升天那么佛对于这些道理方法事实真相讲得很多，所以祖师大德们就把佛的三乘又加了一个天乘、人乘是五乘佛法。这个天乘、人乘呢，就是佛法的幼稚园小乘才是下乘所以这前面办幼稚园，那人乘呢是幼稚园的小班Begitu penuh welas asihnya Buddha membabarkan Dharma, tetapi sebaliknya kilesa yang membelenggu umat manusia dan para insan begitu ketebalnya, sehingga masih banyak orang sulit untuk mencapai kebebasan berdasarkan Dharma yang dikhotbahkan oleh beliau. Dan di luar Ekayana, Buddha juga mengajarkan metode-metode agar setiap orang bisa sedikitnya setelah kematiannya tidak lagi terlahir di alam-alam yang lebih rendah, tetap masih bisa terlahir sebagai manusia atau terlahir di alam para dewa. Oleh karena itu dikenal kembali metode Yana yang menjelaskan manusia yang terlahir kembali di alam manusia dan di alam para dewa, sehingga disebut Panca Yana. Karena Yana yang kedua itu adalah kehidupan manusia dan kehidupan dewata. Diminta untuk menghayati dari hal yang paling sederhana, baik dari yang TK sehingga menuju tingkat SD. Demikianlah seseorang diminta untuk menghayati kebenaran-kebenaran yang paling mendasar, yang paling sederhana untuk menghayatinya. 那么无论是三乘，无论是五乘佛祖慈悲教导我们都要从真诚心里面去学习就像善导大师所说善导大师是中国净土宗第2代的祖师那么这个历史上记载呢，他是阿弥陀佛的化身阿弥陀佛化身就等于说阿弥陀佛再来。他给我们讲，一切法要从真实心中做，这句话非常非常重要。你要是没有真诚的心你是个虚伪的心是个虚妄的心世出世间一切法都不能成就。Baik metode Triyana atau Pancayana,
Buddha dengan begitu welas asihnya membabarkan Dharma. Semua metode Dharma harus bermula dari ketulusan hati. Seperti yang diungkapkan oleh Mahabiksu Sangtal, beliau adalah patriark kedua dari sekte Sukawati yang dikatakan sebagai manifestasi Amitabha di dunia ini, yang menggambarkan Buddha Amitabha hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, juga menegaskan apapun yang dilakukan oleh seseorang di dalam penghayatan Dharma, yang utama adalah hal itu harus bermula dari kehendak hatinya yang tulus. 所以学佛，我们一定要晓得从什么地方学起。我们要从最初起步上下功夫，那就是人成。我们最后的目标是业佛成，是业成。就好像我们读书，我们最后的目标是要拿到博士学位。博士学位怎么拿起呢？要从幼稚园念起。我们现在先上幼稚园。 Bagaikan orang yang pergi ke sekolah dari tingkat TK, SD terus sampai tingkat doktoral. Demikianlah seseorang yang menghayati Dharma Sang Buddha, hal itu berjalan dari tingkat yang paling dasar, dari tingkat manusia yang dijabarkan dalam metode Ikayana, kemudian terus maju menuju penghayatan kebuddhaan. 悟成佛法，经典都非常丰富所以不能不读经，不能不研究教理佛在经上常常教导我们要深解义趣所以这个经越了解的越深越好经典里面字字句句都是无量义不是一个意思，无量义。你没有智慧，你看不出来，你不能够懂得，你就不会得受用所以我们要认真入理的学经教学多少呢？我们就做多少，一定要把它落实。如果不能够把经典的教诲变成自己的思想、见解、行为，我们就不是真正学佛就经不是念经没用处你会念，你不懂得经的意思，不能够落实，把经典变成自己的生活行为这样学佛了，那就像前天我去访问瓦西格先生他给我讲了一句话很有味道。现在很多宗教徒只认识上帝的衣服，上帝在哪里不知道。这个话讲得很幽默，很有道理你信仰佛教，你只知道佛教的形式、外表、外衣佛教真正的内容不知道。这个佛菩萨的不晓得，只认识外表，不知道内容你什么都学不到你这样学佛就落空了。 Di dalam Pancayana juga terdapat banyak sutra-sutra. Begitu banyaknya sutra-sutra Buddhis yang harus dimengerti. Karena sutra-sutra Buddhis itu sendiri mengandung pengertian amitartha, yaitu pengertian yang luar biasa. Oleh karena itu, bila seorang Buddhis ingin mengerti Dharma Sang Buddha dengan baik, harus membaca sutra dan harus mengerti isi sutra itu. Bila seorang Buddhis hanya menitik beratkan bentuk formalitas dan religi atau upacara, tetapi tidak mengerti makna yang sebenarnya daripada Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, itu merupakan suatu hal yang amat disayangkan. Seperti beberapa hari yang lalu, beliau berkesempatan berkunjung dengan Yang Mulia Gus Dur. Gus Dur juga pernah berkata, banyak orang-orang di zaman sekarang tidak mengenal inti ketuhanan, inti agama yang sebenarnya. Mereka hanya melihat lahiriah dari Yang Maha Esa itu, sehingga mereka jauh dari inti kebenaran. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Dur dalam bentuk yang sangat filosofis dan sangat humor sekali. Demikian juga kita umat Buddha
harus kita mengerti Dharma Sang Buddha itu apa, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 那么佛法这个最低的要求我们一定要认真学习无戒十善无戒十善是人成的佛法你真正能够保住人生，来生不会堕三恶道你一生一定要弘行，要依教弘行。这个十善，佛有一部经叫《十善业道经》，从这个经下手，从三皈五戒下手，这是你真正的入了小学1年级那么受三皈五戒的人很多学习十善业道的人也很多甚至于他们也会讲都能够记得很熟，能背诵，但是他没有做到我教给我们不杀生，不偷盗，不邪淫，他还是会杀生那个蚊虫叮住他，一巴掌就打死，还是杀那个不偷盗呢，还起心动念都想占别人的便宜，占别人便宜这个心这就是盗心他这个偷盗他们都没有断那么叫妄语、两舌挑拨是非，说别人是非，说别人长短，天天都在造虽然晓得没用，还是要造为什么会有这种现象发生呢？从这个地方你就能够体会到自己的业障是多么重所以明知故犯，将来死了之后还是要堕三恶人生还是得不到。不是佛没有教给我们，佛教的很好，我们不听话我们不肯认真学习所以贪嗔痴慢不能断口业天天还在造身业也天天在造这是决定堕三恶道人生保不住所以你要是真正想保人生，保护人生不堕恶道，就是我们常说学佛最高的一个目标，就是要把自己的灵性向上提升。身有生死，灵性没有生死，灵性不生活。身是衣服，不是真的；灵性是真正的自己。一定要珍惜，要爱护，要把自己向上提升。 Di dalam Dharma Sang Buddha yang paling mendasar sekali adalah Pancasila dan 10 kebajikan. Ada sebuah sutra yang berjudul Sanye Tao Jing, yaitu Dasa Kusala Karma Sutra. Di sana dibahas tentang semua perbuatan yang berurusan dengan tingkah laku manusia, dengan ucapan dan pikiran. Hal ini harus beranjak dari yang pertama adalah menerima Tri Sarana, berlindung dalam Buddha Dharma Sangha. Kemudian menerima Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mengumbar diri dalam ketidaksadaran, mabuk-mabukan dan seterusnya. Begitu banyak di masyarakat ini kita lihat umat Buddha, memang mereka telah menerima Tri Sarana. Mereka tahu tentang Pancasila, mereka tahu tentang 10 kebajikan. Tapi hal yang paling sederhana kita lihat. Pertama, tidak boleh membunuh, tapi begitu ada nyamuk menyengat, langsung dipukul. Tidak boleh mencuri, tetapi selalu timbul niat untuk mencuri. Niat untuk memperdaya orang lain dan mencari manfaat di sela-sela pada saat orang melek.
Dan demikianlah kita sering alpa dan kita sering melanggar meskipun kita tahu. Dan demikianlah kita berjalan terus di dalam loba dosa moha, di dalam keserahan kita, kebencian kita, dan kebodohan batin kita. Kita berulang-ulang melakukan karma buruk yang dilakukan oleh badan jasmani, ucapan dan pikiran kita. Penghayatan dharma yang harus ditujukan adalah setiap orang Buddhis harus bisa meningkatkan diri, mensublimasikan nilai-nilai moral leluhur sehingga menuju penghayatan dharma dan pencapaian kebudahan yang lebih luhur. 从总的修行纲领上来讲，这个人天是修五戒十善，那要是提升能够升到天上，天有欲界天，有色界天，有无色界天。一般经典上跟我们说有28层，所以天很复杂，不是很单纯。每一层条件都不一样。总的来说呢，他要修上品十善，那十善做到圆满，做到真正圆满。我们今天讲的都可以达满分。还要加修慈悲喜舍，叫四无量心。慈悲是爱心的，喜是欢喜，法喜充满。这个喜是从智慧里面生的，舍是放下，真正能够看破放下，你才能够升到世界里。慈悲喜舍都是从禅定里面生的。色界、无色界要修四禅八定，四禅八定加上慈悲喜舍四无量心，你这才能升到天道。Kalau metode Ekayana yang menuju cita-cita pencapaian kebudahan, kemudian juga dijelaskan bagaimana seseorang tetap bisa lahir kembali sebagai manusia atau terlahir di alam para dewa. Seperti yang tadi dikatakan, salah satu yang paling mendasar adalah menerapkan Pancasila dan menerapkan 10 kebajikan. Di dalam filsafat Buddha dijelaskan, alam dewa begitu banyak, terdiri dari 28 lapis. Kita bisa melihat konsep kama datu, rupa datu, dan arupa datu. Dan kemudian kita juga lihat bahwa 10 kebajikan yang diajarkan oleh Buddha harus diterapkan dengan seuliang sin, yaitu catur apramana atau catur brahmawihara yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Dan hal ini harus dikombinasikan berkat yang usaha yang tekun di dalam dhyana sehingga pencapaian jana dan digabungkan dengan metta, karuna, mudita, upeka sehingga tercapainya pembebasan dan menuju kebudahan. 那么能有这样的伦理道德的基础，这个是用我们一般话来说呢，真是究竟圆满道德的基础。这才能够入佛门，才能够学小乘。小乘第一个就是知见没有通，我们一般讲正知正见。小乘他不会执着这个身是我，他有智慧，他很清楚身不是我，灵性是我。他懂得这个道理，所以像《金刚经》上讲的无我相，
无人相，无众生相，无寿者相。换句话说，对于人生、对自己身体、对于生活环境一切的一切，他都能够放得下，他都能够不执着啊，这才正小乘须陀洹果，才是佛法一念级的学生。 Hanya dengan latihan yang begitu tekun di dalam penghayatan dharma, sehingga dimiliki moral-moral luhur untuk mencapai kemudahan. Di dalam metode kaum Sravakayana itu dikatakan adanya samadhi sama sangkapa, pengertian yang benar dan pandangan yang benar. Pandangan yang benar untuk melihat kebenaran ini dan kebenaran hidup, kebenaran dharma, dan itu ditekankan. Sehingga seperti juga yang ada di dalam sutra Intan dikatakan, seseorang yang telah mencapai penghayatan tersebut telah bisa membebaskan diri dari pandangan keakuan, pandangan kemelekatan terhadap para insan, dan pandangan terhadap dunia ini, sehingga seseorang bisa melepas perlahan-lahan menuju kebebasan. 一般说来，小乘学习自闭，中乘学习因缘，大乘学习六度，六波罗蜜。到一乘呢，那是大彻大悟，明心见性，学习无障碍法啊，离无碍，事无碍，离事无碍，事事无碍，跟着整个宇宙是一体。这是《大乘经》上所说：“十方三世佛，共同一法身，啊，一心一智慧，令为一然。”那是一个最高的境界。所以世尊他一生的教学，从教学过程当中，我们能够体会到，他们是不断的帮助大家把自己的灵性、智慧、德行向上提升。Metode yang tersusun berdasarkan konsep untuk benar-benar bisa mengerti seperti apa yang dibahas di dalam Avatamsaka Sutra tentang tiada lagi perbedaan antara yang subjektif dan yang objektif, tiada lagi perbedaan antara yang mikro dan yang makro, sehingga terjadinya suatu kesatuan. Dan demikianlah seseorang diminta untuk mengangkat dari dasar penghayatan tersebut sehingga menuju pencapaian kemudahan. 从这个世尊一生教学当中啊，我们认知啊，佛陀在世一生都在学习啊，没有一天空过。他自己成就之后，全心全力教化大家，从事于社会教育，用我们现在的话来说呢，是多元的社会教育。我们在经典上看到，他每一天讲经说法20，那个时候印度的20是现在的8小时，因为古印度把这个白天晚上分作6时，昼3时，夜3时啊。那么白天呢是初日分、中日分、后日分啊，它这么分法。夜晚呢是初夜分、中夜分、后夜分啊，所以他们呢1时等于我们是4小时。那他每一天2时讲经教学，就是现在的8小时。所以有人说佛教消极，我就问他，现在社会上哪一个从事教育工作的，哪一个好老师每一天跟学生上8点钟的课啊？一天上8点钟的课，49年不间断。你说他是消极，那还有什么叫积极？
不到这样的老师，找不到。那么由此可知，佛的身体好，精神体力好，他每一天能够做8小时教学的工作，这个是我们一定要知道。佛一生都在教人，他的学生这些声闻菩萨都在学习，一面学习一面也教化。 Kalau kita melihat sejarah Buddha Gautama, beliau semasa hidupnya setelah pencapaian kebudahan selalu mengajar. Seperti kita ketahui di India, waktu itu dibagi 24 jam itu dibagi menjadi 6 kala, sehingga kalau Buddha dikatakan Buddha mengajar selama 2 kala, berarti Buddha mengajar 1 hari 8 jam. Demikianlah Sang Buddha selama 49 tahun. Tak henti-hentinya setiap hari 8 jam beliau mengajar. Untuk mengajar kepada para insan, kepada para manusia, untuk mengerti makna dharma yang begitu luas. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama yang pasif, bagaimana bisa dikatakan pasif? Kita lihat, guru Buddha telah memberikan contoh dan suri tauladan selama 8 jam setiap hari beliau selalu mengajar. Di dunia ini sulit ditemukan seorang guru yang bisa mengajar dalam waktu begitu lama hampir setiap hari. Dan inilah yang kita harus ingat, bahwa setiap orang-orang Buddhis, setiap siswa-siswa Sang Buddha harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menghayati Dharma Sang Buddha. 那么佛法传到今天，后人建立许许多多这个庄严的寺院，那也设了许许多多的供养，来纪念佛陀，来赞美佛陀。我们天天在这里做佛事，今天的佛事就是赞颂。那赞颂，我们想想，我们的心没有诚意。 为什么呢？虽然赞颂他打妄想，虽然赞颂呢还有污蔑，还有贪嗔痴慢，这是什么原因呢？这是没有真正受到佛的恩惠，所以这个赞颂不是真诚。如果我们真正受到他的恩惠，那我们赞颂这个心就完全不相同。那么这个真正的恩惠是教学。 现在佛教里面没有教学，所以真正的好处、真正的利益呢，我们一无所知。因此，这个赞颂随喜，跟着大家唱唱，有口无心的，凑凑热闹而已自己得不到真实受益，原因在此。 Setelah agama Buddha berkembang hingga sekarang, kita melihat hampir setiap wihara telah dibangun begitu megahnya altar, kemudian dikenalnya upacara-upacara ritual yang begitu mulia dan agung. Kita membacakan puja data, memberikan persembahan di hadapan altar Buddha. Tapi sayangnya, sebagian dari upacara-upacara itu, kebanyakan dari kita tidak bisa merasakan nikmat dan hikmahnya. Karena apa? Sebetulnya yang diwariskan oleh Buddha yang tidak pernah hilang adalah pengertian Dharma itu harus lebih bersifat penghayatan ketimbang ritual. Jadi kalau kita meninggalkan pengertian pelajaran itu, kita akan tidak merasakan sebetulnya nikmat dari pelajaran itu apa. Dan kita sering hanya mengikuti perkembangan orang banyak. Begitu kita melihat orang baca doa, kita baca doa. Kita melihat orang ikut upacara, kita ikut upacara. Dan kita melupakan inti yang sebenarnya. Kembalilah untuk melihat Dharma Sang Buddha yang diajarkan oleh Buddha. Karena Dharma yang disampaikan itu lebih bisa membawa manusia keluar dari penderitaan, mengangkat dan mensublimasikan pribadi manusia. 那么我们自己实在讲呢，是非常的惭愧。我们想到世尊
每天教学8个小时，那么他的精神体力这是多么好！我们今天我自己这样的年龄，现在在澳洲每天讲经4个小时，跟释迦牟尼佛相比打对折。那么在一生当中，年轻的时候，时间不长，偶尔也有1个星期，这个一天讲9个小时，我一天讲9个小时讲话，那么最少呢，每天都有2个小时，我46没有中断，天天在学习，才能够体会这个一禅的境界。如果不是天天学习，不是长时间的学习，这个利益好处你不知道，你得不到那个感恩的心，总是给着。所以我们学佛要认真，要锲而不舍，一门深入，长时熏修，这才能得到真实的。 Kalau kita melihat diri kita sendiri, dan beliau juga berkata tentang diri beliau, mungkin banyak hal yang kita rasakan, kita merasa malu. Kita lihat bahwa Buddha menggunakan waktu 1 hari 8 jam untuk mengajar. Proses belajar berlaku untuk setiap insan. Beliau katakan, selama beliau bermukim di Australia, hampir setiap hari beliau mengajar 1 hari 4 jam. Ya, itu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Buddha Gautama, tentunya masih jauh sekali. Tetapi mengingat juga dulu sewaktu beliau masih muda, pernah juga sekali-kali 1 hari bisa membabarkan Dharma selama 9 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, proses belajar adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti. Bagaimana kita bisa mengerti Dharma Sang Buddha yang begitu dalam kalau kita tidak mau belajar? Dan kita harus bisa mengkonsentrasikan pikiran kita seia sekata, tekun, menekuni suatu metode untuk benar-benar bisa menghayati Dharma. Dengan demikian, Dharma Sang Buddha akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita sendiri dan membawakan kebahagiaan bagi kita. 今天我们有缘分，这个缘分很深。我在此地最后，在我一生修学过程当中，提供一点跟大家做参考。我们要从十善业道入门，要从阿难问世佛集心经入门，要从三归不戒，只要把这个3种小部经认真学习好，我们的佛法就有了基础，然后向上提升，才会得到佛法的智慧，改变自己的思想，改变自己的生活行为，改变自己处事待人的态度，断一切恶，修一切善，这个样子一门深入，长时熏修，你一定得好处，一定得利益，然后你才会感恩的心。佛菩萨对你们真实的利益，你就能体会到，你这个赞颂的出自于真心。 Akhirnya beliau bisa menyimpulkan suatu pengalaman beliau yang kiranya dapat berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Di dalam penghayatan Dharma ini hendaknya bermula dari usaha untuk menciptakan kebajikan seperti yang diutarakan di dalam Dasa Kusala Karma Sutra tentang 10 perbuatan baik yang berurusan dengan badan jasmani, ucapan dan pikiran.
Dan sebuah sutra di mana Ananda bertanya pada Sang Buddha itu datang dari sutra aliran selatan, dan juga tentang makna Trisarana dan Pancasila. Kita diminta untuk benar-benar mengkonsentrasikan pikiran kita, tekun melatih diri, baik dalam tingkah laku kita setiap hari, bersosialisasi dan mengerjakan tugas kita. Kita selalu berpacu dalam Dharma dan kita mentaati apa yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk meningkatkan nilai pribadi kita, mensublimasikan sesuatu yang baik dalam diri kita, sehingga kalau waktu kita melakukan puja, baik kita membacakan puja gata atau namaskar, semua itu memanifestasikan nilai-nilai luhur yang benar-benar memberikan makna sejati bagi diri kita. 今天呢，我们这个会就到这个地方圆满。我们非常感谢王照和尚，感谢这边常住的法师，以及各位同学们。希望我们认真努力学习世尊的教导，把它变成我们自己的思想、生活。 行为，我们做真正的佛弟子，从这个基础向上提升，将来一定能够得到益处。谢谢大家。